يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hari ini insyaAllah ta'ala Ketah kita pagi itu merupakan satu risalah untuk bersambung bulan Muharram 1430 Hijrah. 4 bulan dan hubungi dengan hari Ashura. Ada munasabah mengikut setengah takwin. Hari ini hari yang ke-10 hari 9. Ada pun hak TV Visioner dia kata dalam Indonesia ni tak nampak nak boleh. Bila tak nampak nak boleh berarti hari ini hari ke-9, esok hari 10. Kalau pagu hari Senin 1 hari bulan, maka hari ini hari ke-9. Ada Senin 8. Lepas Selasa kemarin 9, hari ini ke-10 tak. Mengikut apa yang diisytiharkan oleh TV Visioner Syariah, dia kata dalam Indonesia tak nampak nak boleh. Bila tak nampak berarti hari ini hari 9, esok hari 10. Bagi orang tak puasa hari ini, aku boleh untuk puasa sehari. Kerana puasa ni merupakan sunnah Nabi untuk nak menyambut tahun baru. Cara-cara yang Nabi ajar nak sambut tahun baru suruh puasa. Supaya juga nak hantar tamu. Tak nak payah tahu perbezaan di antara hantar tamu dengan agama lain atau sambut tahun baru dengan orang lain. Kalau tak hantar tahun tahun bulan Dzulhijjah 1435 Hijrah baru bulan Dzulhijjah bulan 4 tahun ni Nabi suruh puasa hari ke-9. Nak hantar tahun baru tu puasa hari ke-9. Kerana boleh hapus dosa 2 tahun. Saumu yawm Arafah yukaffiru sanatayn madiyatan wa mustaqbalan. Puasa hari Arafah boleh hapus dosa 2 tahun. Setahun setahun. Adapun tadi kau boleh sila. Kerana kata kerja ni lama dah. Kata kerja lama dah. Pelik. Kerana saya pergi ubah tahun 1435 semua. Bukan ikut ni. Dah. Saya buat ke dulu tu nak pakai dia. Kalau tak kerja dia apa? Jadi Nabi ajar kita umat Islam suruh puasa hari ke-9 ke-10. Kalau tak boleh hari ke-9 ke-10, suruh puasa 10-11. Kerana orang Yahudi puasa hari ke-10. Waktu Nabi hijrah ke Madinah. Bukan nak baca hatu mihafin dalam kata hijrah ni tak. Dia mungkin dulu baca sendiri. Dulu baca sendiri. Pengertian Ashura, hukum puasa sunnah Ashura, puasa Ashura adalah syariat Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa dan orang-orang Quraisy di Mekah. Dia puasa belakang. Orang Quraisy di Mekah pun puasa kerana mengikut syariat dulu-dulu Nabi Ibrahim AS, kerana mereka mengharapkan supaya hapus dosa setahun. Itu mereka mengharap supaya hapus dosa-dosa terlepas. Orang Quraisy Mekah. Nak musyrikin. Musyrikin beriman tu Lepas tu Nabi Isa pun Nabi Isa sendiri umat dia kaum dia puasa juga.
Karena sambung daripada syariat Nabi Musa. Lepas tu kita nak bayang pada ni, waktu boleh orang Yahudi, waktu Nabi pergi hijrah ke Madinah, puasa 10 Muharram, orang Yahudi di Madinah puasa habis, tak ada tinggal sore. Lalu Nabi tanya, apa orang Yahudi puasa? Mereka jawab, kerana kami ikut menyambungkan syariat apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Nabi Musa puasa, kaum-kaum dia orang beriman dengan dia, orang Hawariyun atau orang Bani Israel puasa hari 10. Sebabnya hari ke-10 ni Tuhan wis selamat lepas daripada kezaliman Firaun, boleh cemurah laut serta orang beriman dengan dia. Lepas hari itu juga hari 10 bulan Muharram, Tuhan gelarkan Firaun dan tahan bagi Firaun tu sikit. Maka kami kena puasa. Lalu Nabi kata mana? Nabi kata fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Nabi kata kalau semua Yahudi puasa kerana nak syukur kepada Allah di atas berjayanya Nabi Musa boleh selamat diri dia serta orang beriman boleh cunggai laut, maka Tuhan gelarkan Firaun dan tentera-tenteranya. Maka aku orang Islam fanahnu, maka kami orang Islam ni aula, lebih utama lagi pula ahaqqu, lebih berhak, lebih utama bi Musa, dengan Nabi Musa, kerana Nabi Musa ni rasul dan nabi, dan Nabi Musa dan rasul ni seorang yang ulul azmi. Maka kejayaan Nabi Musa ni aku dan kami orang Islam lebih berhak daripada kamu lagi. Bi Musa minkum untuk puasa. Lalu syariat Islam suruh puasa. Tengok dalam kata ni lah. Macam mana Nabi suruh khaliful Yahud. Hei orang-orang Islam, sahabat-sahabatku semua, mu pisah cari jalan wi menyalahi dengan orang Yahudi. Jangan wi serupa dengan Yahudi. Kalau orang Yahudi puasa hari 10, maka kita orang Islam sumu yauman qablah, puasa sehari sebelum hari 10 tu, iaitu hari 9. Hari 9 ni puasa dulu sehari, tidak hari ni. Lepas tu esok puasa pula. Kerana Islam ni tak tiru agama-agama mana-mana. Tak tiru agama Yahudi, tak tiru agama Nasara, tak tiru mana-mana agama. Kerana al-Islam ya'lu wa la yula. Islam ya'lu, Islam ni tertinggi sekali, wa la yula, tak ada agama lain lebih tinggi pada Islam. Kalau orang Islam ni lebih mulia daripada Yahudi. Kalau orang Yahudi puasa 10, Nabi kata sumu yauman qablah, puasalah sehari sebelum daripada hari 10, au yauman ba'dah, ataupun puasa 10 dan sebelah. Di puasa sebelah hari. Lala mana pun jangan disupport oleh Yahudi. Hak berat sekali, lebih berat daripada Yahudi. Yahudi puasa 10, dia tak ada puasa sehari pun. 9, podak 10, podak sebelah, podak jadi makan nasi kabut, puah. Orang Yahudi puasa lebih berat daripada Yahudi. Kalau itu Nabi kata, aku orang Islam ni, mana-mana orang Islam kena lebih utama daripada orang Yahudi. Mana lebih mulia daripada orang Yahudi, lebih tinggi daripada Yahudi, lebih apa? Lebih terutama daripada orang Yahudi lagi. Hingga Nabi SAW masa hari 10, Nabi panggil Bani seorang sahabat yang nama Aslam bin Aqwa. Ya Aslam bin Aqwa, adalah azin fi qaumika. Hari ini hari 10 mu kena pergi istihad kepada kaum kamu di kampung Aqwa. Wa man lam yasum falyasum. Dia lupa nak niat semalam, kata hari 10 hari ini lupa niat malam, falyasumhu, maka hendaklah dia niat di waktu pagi. Kerana puasa sunat boleh niat waktu pagi. Beza di antara puasa sunat dengan puasa fardu. Kalau puasa fardu tak niat malam, maka tak boleh puasa. Tapi puasa sunat boleh niat waktu pagi. Kerana Nabi buat sendiri. Satu hari Nabi tanya Aisyah, ya Humairah, hei Humairah orang pipi merah. Siti Aisyah, Nabi panggil Siti Aisyah dengan Humairah, tak ada panggil hei besok dah boleh. Panggil ya Humairah, hei orang pipi merah. Nabi gelar kat Siti Aisyah dia. Kerana Siti Aisyah ni
putih, lepas tu pipi nak merah. Cuba kita panggil bini kita tak panggil. Humairah, mu tengok dapur ada gapo ini ya Humairah, Aisyah. Nabi suruh Siti Aisyah kita tengok. Nabi Siti Aisyah kita tengok dapur. Walau susu, walau watama, walau roti kering tak ada. Mari lapor pada Nabi ya Rasulullah. Dapur kita tak ada apa sekali ya Rasulullah. Walau watama, walau roti, walau susu. Nabi kata, "Fa ana shaim." Kali itu puasa. Boleh. Nabi sendiri niat puasa itu. Wa man lam akala. Puasa pagi 10 yang kita ingat. Biasa pagi dah masuk kedai kopi teh nasi kapu dah sepinggir teh dah secawek. Nabi kata wa man akala. Siapa sudah makan dah pagi ni falyutimmu yaumahu. Falyutimmu bagi yaumah. Minta dia ni jangan makan. Kalau disalah makan dah pagi tak boleh dah niat. Puasa sunat. Tapi dia hormatkan hari ke-10 ni, jangan makan kau sapa petai kare. Jangan makan hormat hari ke-10. Karena malu ke Yahudi, orang Yahudi dia puasa, orang Melayu tu ngak. Beres. Mulia hari 10. Maka Nabi suruh fa'ak walau tak boleh puasa dah. Dah gapo fa'ak tak ada puasa. Tak puasa apa kena fa'ak. Puasa apa kena fa'ak. Tak puasa lalu. Puasa bulan Ramadan baru ni 10 tak ada apa-apa sekarang. Dapat puasa hari tak boleh. Tak tahu. Untuk dia mana. Untuk dia orang. Mana orang Islam. Mana lagi tantian. Karena apa? Su'ila ayyawma Ashura. Ditanya kepada Nabi berkenaan dengan puasa Ashura. Faqala sawmu yawma Ashura yukaffiru sanatan madiyatan. Puasa sehari hari Ashura hari 10 ni boleh ampun dosa setahun. Promocan yang Tuhan beri khaf pada umat Islam, puasa sehari boleh ampun dosa 360 hari. Setahun apa? Orang tak puasa tu orang saya dosa. Pegok saya dosa yo. Kalau kau puasa sehari apa be dosa? Ada apa be dosa masuk syurga? Ame tongkan sawan, tongkan neraka. Sebab apa saya puasa tu? Nabi kata puasa sehari hari Arafah boleh apa dosa setahun. Hak Muharram tahun ni sampai Muharram tahun lalu. Kodok bilicin dosa. Tak saya puasa juga. Subhanallah. Kalau itu keluar lagi. Tak ni hari 10. Hari ni hari 9. 10 sebelah pun boleh. 10 saja. Kau 10 saja. Mulai lagi 10 sebelah. Mulai lagi hari ni hari 9 tak 10 sebelah. Hari puasa kemarin tak apa dah. Ada hari puasa kemarin hari ni. Comel dah. Kena ayat. Yang tu kan ayat. Bagi orang yang ditaufik oleh Allah serta hidayah dan umur dia beruntung dan bertuah. Karena Ibnu Mas'ud dia kata bila seseorang masuk tahun baru setiap tahun dia tidak berubah daripada hak tak molek pada molek ataupun duduk keadaan molek lebih molek lagi. Khususnya boleh ampunkan dosa setahun. Orang ini adalah orang yang rugi dalam hidup dan hidupnya tertipu. Orang kena tipu dalam hidup. Orang kena tipu dan orang rugi dalam hidup. Tahun 1434 dulu dia duduk molek dah. Bahawa tahun 1435 tahun ni tak ada berubah. Duduk sepas dulu. Orang ni hidup kena tipu. Patut kita jangan tipu lah. Jangan jadi orang kena tipu. Dibaca dirilah. Saya malam ni nak sentuh waktu boleh orang Yahudi puasa hari ke-10. Lepas tu nak bayar sejarah Nabi Musa AS. Lepas tu soal lagi kalau dia nak bayar sejarah Nabi Nuh AS. Kerana Nabi Nuh pun puasa juga. Bahawa 10 Muharram Nabi Nuh puasa. Suruh kaum dia pun puasa hari 10. Munasabah gapo boleh Nabi Nuh suruh puasa. Malam ni kita nak sentuh sejarah Nabi Nuh dan sejarah Nabi Musa AS. Kerana Nabi Nuh AS dalam hadis Nabi supaya sengai di antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam ni 100 apa. Tak.
Jarak di antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 10 abad. 10 abad 1000 tahun. Nabi Adam mari Nabi Idris. Celah di antara mari Nabi Nuh AS tu 1000 tahun. Lepas tu Quran mencerita Nabi Nuh AS, kerana Nabi Nuh ni orang sabar, orang tunaikan kewajipan. Hengok dakwah dia tu panjangnya alfasanatin illa 50 aman. Dalam dakwahnya 1000 tahun kurang 50. Mana 950 tahun. 950 tahun dalam masa dakwah. Umurnya 1000. Kerana kau Nabi Nuh ni dia mari duduk di dalam satu kampung. Kampung tu pegang orang soleh-soleh. Orang soleh. Okey, baik. Kerana penduduk kampung bila soleh beriman dengan Tuhan dia subur. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna barakatin minas samai wal ardh. Bila kampung tu beriman, bertakwa kepada Allah, Tuhan bukakan berkat daripada langit, berkat daripada bumi, mana subur. Bila tanah tu subur, orang soleh-soleh ni mati. Bahawa orang soleh mati, fok kaum Nabi Nuh ni mari duduk dalam kampung orang soleh tadi. Lalu dia tahu sejarah orang soleh ni, nama Yagutha, Ya'uq, apa ya, 2-3 orang soleh tu dalam Quran. Yagutha, Ya'uq, apa 3 orang. Dia buat gambar. Nama ayat sejarah berhala ni daripada orang rajulun salihin, orang-orang yang soleh. Orang soleh yang amal ibadat dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, apa hidup dengan amal-amal kampung tu, mari orang kedian ni dia tak ada dah nak boleh nak gitu orang soleh, nak gitu orang soleh tu berdoa, nak minta tolong orang soleh ni buat apa-apa dia tak ada. Tak ada depan nak tumpu, maka dia buat gambar. Mula-mula buat gambar, lukis gambar orang soleh. Sudah buat gambar apa selapis tu buat rupa berhala. Lepas tu pakak dia minta pada berhala tu. Berhala tu asal mula rajulun soleh. Dia minta. Itu asal berhala. Orang yang reka berhala pertama kali daripada kaum Nabi Nuh AS. Duk syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu duk takabur, kerana dia hidup subur dalam negeri dia hingga takabur. Sari senil ni kaya raya, bila senil kaya di situlah dia buat pasir. Ayat Al-Quran, la basatallahu rizqan li ibadihi la baghfara. Sekiranya Tuhan bukakan rezeki kepada hamba dia selalu. Bila kaya raya senil ni hidup mewah, la baghaw fil ard. Sejarah ni sampai bila-bila. Seorang-orang boya kaya, dia senil, dia hidup mewah, dia nak gapo boleh, maka dia melampaui batasan daripada Allah SWT. Bila ada kerusakan yang berat gitu, lalu pakai semua berhala, pakai syirik pada Allah, takabur, lalu itulah Nabi Nuh pergi dakwah dia. Dakwah 960 tahun ni. Tengok putus harapan Nabi Nuh. Nabi Nuh doa dengan Allah. Rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Kullama da'awtuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghsaw thiyabahum. Ini dalam Quran ayat ini. Nabi Nuh dakwah kaum dia lama ni tak beriman, sikit beriman. Bukan sekadar tak saya beriman kepada Nabi Nuh, hidup todoh pada Nabi Nuh sesat. Nabi Nuh sesat, Nabi Nuh duk pelai, Nabi Nuh gila, Nabi Nuh tak cukup sekelo, Nabi Nuh macam-macam. Ini sejarah daripada Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh ni adalah orang yang sesat. Nabi Nuh ni orang pelai. Tiap kali kami pergi dakwah dia, dakwah tu bila? Da'awtu qaumi lailan wa nahara. Kami dakwah fok kaum-kaum kami ni siari lagi malam lagi. Siari pergi pak kerja-kerja dia, pak maktab-maktab dia, kebun-kebun dia.
Bawa malam kami turut ke dakwah dengan cara Rusia peribadi, rumah ke rumah. Walam yazidhum du'ai. Tak ada tambah sikit apa dakwah tak terima. Bukan sekadar tak terima, kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Bahawa Nabi Nuh jumpa dia nak dakwah yang ambil jari semua lupa terima. Waktu sahut dia bahawa ambil kain selimut muka dia. Tak saya Nabi Nuh tengok dia, tak saya tengok muka Nabi. La ilaha. Habis Nabi Nuh ya doa, ya Allah, ya Allah. Jangan jadilah umatku seperti mana kau Nabi. Nabi doa dulu. Aku minta jauh daripada engkau ya Allah. Jangan jadilah aku dengan umatku supaya engkau Nabi Nuh terhadapnya. Tak saya dengar orang ngajar. Tak saya dengar orang mari bucak mana ngajar. Tak, kita kerjaku. Ngajar kerja dia. Ngaji orang nak ngaji. Bukan tak saya dengar jadu asabi al-summa lu bertelinga. Ha, kaya tu. Oh ya, kau dengar dengan telinga bukan dengan mata. Summa lu bertelinga semua ya. Subhanallah. Tuhan mari goyak dalam sejarah surah Hud. Dalam surah Hud goyak cerita Nabi Nuh. Jangan ulik-ulik sejarah kaum Nabi Nuh dengan Nabi-Nya. Karena Nabi doa minta jadi, jangan jadilah umat aku terhadap aku ni supaya kaum Nabi Nuh terhadap Nuh. Tak saya dengar. Tuhan buat telinga dengar lah dulu. Orang molek terima, tak molek tak usah terima. Mari dengar dulu, orang molek terima. Hak tak molek masalah. Tak saya dengar mula dah. Oh, sebab ni kalau dengar siap kena sahih. Subhanallah. Yang kedua Nabi doa jangan jadi umat dia dengan dia disumpah kaum Bani Israel terhadap Isa AS. Nabi Isa kata aku Rasulullah, aku hamba Allah, tapi dok dakwahnya bukan sekadar terima Nabi Isa Nabi dan Rasulullah dak. Sebagai waqala al-masih waqala an-nasara al-masih Allah, telajak doa. Hingga mereka telajak beriman dengan Nabi Isa, hingga dakwa kata Isa ni anak Tuhan. Telajak. Nabi Isa tak ada mengaku kata dia anak Tuhan kali. Tapi telajak dalam segi beriman, sekadar Nabi dan Rasul, bahawa Isa ni anak Tuhan. Anak Tuhan mukjizat Nabi Isa ni banyak. Mukjizat Nabi Isa ni banyak. Maka dia agak kata anak Tuhan. Hanya Isa ni tak ada pok, ada muak saja mereka. Lepas tu kita nak bayar cara dua ni. Ya, cara Nabi Nuh. Karena Nuh dia mari Nabi yang ketiga. Kata ulama, banyak yang ulama dia kata Adam tak ada Nabi, anak Adam tak ada Rasul, Nabi je. Nabi je banyak. Kata mengikut kebanyakan ulama mula daripada Nabi Nuh ni. Supaya Adam Idris tu kata setengah khilaf lah, kata setengah Nabi Rasul. Tapi kebanyakan ulama dia kata mula Rasulnya Nabi dan Rasul Nabi Nuh AS. Kalau lama Nabi Nuh dah dakwah kamu dia ni tak beriman, pokok halau hamba Nabi Nuh tu baik daripada kampung, hamba orang-orang beriman tu baik daripada kampung, dan mereka hukumkan Nabi Nuh disesat dan usaha kita bunuh Nabi Nuh. Lalu itulah habis hari Nabi Nuh dakwah dia Malaysia tak terima. Bagi jumpa dia yang pukul bukan telinga. Bukan sekadar tu. Hak kaki khianat amanah Nabi Nuh termasuk isteri dia. Isteri Nabi Nuh. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Tuan balik seorang isteri kepada Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Dua orang ni duduk di bawah jagaan hamba yang soleh. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi isteri yang khianat. Fakhanatahuma.
penak amanah. Akhir masuk nakal, okey dari bulan Ramadan. Isteri Nabi Nuh, batu anak jatuh ya kau. Nabi Nuh ada anak beberapa orang. Nabi Nuh ada anaknya nama Pak orang, Pak jatuh. Anak Nabi Nuh satu nama Sam, Ham, Yafis. Dia beriman. Hak bakar keturunan mari sabar. Lepas pada Nabi Nuh dia bawa turunan mari itu 3 orang ni, Sam, Ham, Yafis. Itu ayat waja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan anak cucu Nabi Nuh alaihissalam itu sebagai generasi untuk melanjutkan keturunan-keturunan. Lepas waktu tufan. Bila keadaan habis, berkira kata setengah riwayat 20 orang, kata setengah riwayat 20 kuarta beriman kan. Sebenarnya kata 20 tahun. Lalu itulah Nabi Nuh doa, ya Allah aku Nuh. Walaupun Nabi Nuh kita tengok zahir dia tak jaya dalam dakwah. Dengan masa panjangnya orang beriman sikit. Tapi kerana Tuhan dia bukan ukur dalam segi banyak sikit hidayah. Hidayah daripada Tuhan. Kerja kita. Kerja Nabi Nuh siang malam. Da'utu qaumi lailan wa nahara, siang lagi malam lagi. Wa alantu lahum wa asrartu lahum asrara. Aku dakwah tahu terang-terang lagi. Orang ramai nak pergi mana pergi dakwah tahu terang-terang. Lepas tu pergi rumah yang masing-masing lagi. Tak ada terima dakwah. Lalu itu ya Allah, mu hancurlah. Hancur jangan tinggal bakar. Nabi doa di Quran. Dajjal jangan tinggal habis dekat aku. Lalu Tuhan terima doa Nabi Nuh. Tuhan terima doa Nabi Nuh cuma Tuhan terima ini bukan kata doa pagi ni petang ni selalu dah. Tuhan terima Nabi Nuh, Tuhan ajar Nabi Nuh kalau dakwah. Aku terima doa mustajab doa. Tane kayu. Tane kayu ni. Maka tane kayu tane. Jadi ngejek sekali apa boleh dengan jadi nabi jadi rasul. Luak kebun pula dah. Kebun kayu asal buah pula dah tak buah. Bah besar kayu Tuhan ajar. Tuhan kata wasna'il fulk. Ya Nuh tebai kayu apa? Mula-mula tu ajar kapal, ajar kapal Nabi Nuh, situ bebo kayu kagak. Papai buat kapal. Buat kapal besar, kapal yo 10 hasta. 10 hasta 3 lapis. Nah, dia kata sini 30 hasta. Kapal Nabi Nuh panjang dia 30 hasta, ada 3 lapis. Coba. Jadi lapis bawah untuk nate, lapis tengah untuk manusia, lapis yang ketiga untuk burung. Buat kapal. Wakafat celah bukit. Ngejek pula dari situ. Ngejek. Maka ni jadi nabi. Pasal nepok kayu. Wakafat celah laut pada. Celah bukit. Orang wakafat ni laut. Ni nak ayat tak? Sesak semua. Nah, pakai dong nyanyi. Buat kita oh jadi rasul jadi nabi. Wakafat tak agak nak belayar bertayar ke mana orang tahu ni. Nah, pakai nyanyi. Atau Nabi Nuh kata, qala in tasgharu minna fa inna tasgharu minkum kama tasgharun. Hari ni tak apalah duduk nyanyi kat aku. Nanti tengok satu hari aku nak nyanyi ke pula. Subhanallah. Ni nak ayat tu semua nabi, semua rasul, semua dai ila Allah, pendakwah kepada jalan benar, kena ejek, kena nyanyi, kena kata gila, kata sesat, tabiat bagi sebagai dai, sebagai rasul. Betul? Siapa masuk dah lah. Nah, siapa masuk dah? Nabi Nuh alaihissalam suruh naik. Sudah kapal apa siap dah? Suruh penantai naik subuh-subuh ambil orang yang beriman dengan dia naik. Lepas tu ambil segala tanimeh kat habis bakar dekat. Segala tanimeh benih-benih yang tu naik kat kapal. Naik. Kalau itulah Tuhan perintah supaya suruh langit tu hujan, bumi jeruak air. Baca le surah Hud lah banyaklah. Kata Nabi Nuh sudah kapan Nabi Nuh kata wa qala arkabu fiha bismillah majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Suruh orang pakai naik baca bismillah majriha wa mursaha. Naik kapal. Naik ke ada kapal tu air banyak doa tu wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Ada kapal laut kapal Nabi Nuh alaihissalam duk gelombang. Dalam air poh tu, dalam air banjir, orang panggil
banjir tufan. Mudah-mudahan gambar kita supaya tsunami punya berlaku. Kapal tsunami baru ni dalam masa setengah dia mati orang beratus-ratus ribu. Waktu selai berapa pula-pula ya. Apa tufan Nabi Nuh sekolah habis di dunia. Kapal Nabi Nuh tu duk dalam keadaan omok tu kan jibah supaya bukit. Usahanya omok supaya bukit, sama bukit satu omok. Lalulah Nabi Nuh wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Orang naik pindah. Isteri Nabi Nuh tak naik, anak jatuh ya tak naik. Tak naik. Kayak beriman naik. Nabi Nuh kata, ya bunayya, hei anakku, irkam ma'ana, marilah naik sekali dengan ayah ni. Wala takum ma'al kafirin, jangan hidup sekali dengan orang kafir. Anak, ni sejarah tu goyak. Pok dengan anak jangan putus asa. Walau makan dah petang banyak mana, walau makan bapak batu ngaku banyak mana. Ya bunayya, hei anakku, irkam ma'ana, marilah naik sekali dengan ayah ni. Wala takum ma'al kafirin, jangan kamu pergi sekali dengan kafir. Nabi Nuh ajak anak. Anak dia jawab kata kan? Anak dia jawab kata. Waktu tu wakana fi ma'zil. Ada tu orang tu dua buku anak dia kira. Anak dia jawab kata anak. Qala la 'asima al-yawma min apa? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma'. Jawab anak dia, "Hei ayah, aku tak senai kapal ayah tu lah, setar lagi pun tergelai air. Aku nak naik kamu kekmu, lepas aku daripada air." Nak bayar anak belaka dia tak dengar. Pok koyak tahu mana kau tak dengar. Kapal ayah dah lu ni tu. Omok mari semua bukit tu, tengok mari setagi pun setelah air ni. Aku nak naik kamu jauh bukit ni. Aku terlepas daripada air bah ni. Tak ada tengah-tengah duk kecek Nabi Nuh, ya bunayya kamana wala takum al kafirin. Nabi Nuh kata la 'asima al-yawma min amrillah illa man rahimah. Hari ini masalah hari ini ke mana lah. Hari ini tak ada pia boleh lepas sore pun daripada bah ni, melainkan orang yang dapat rahmat daripada Allah, iaitu di atas kapal ni saja. Akhirnya tergelai. Tengah-tengah duk kecek tergelai. Buat tergelai itulah Nabi Nuh itih hai mata. Nabi Nuh tanya Tuhan. Wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Tuhan tanya Nabi Nuh. Nabi Nuh tanya Tuhan. Ya Tuhanku, gano boleh anakku ni daripada ahliku. Inna ibni, sungguhnya anak jatuhku min ahli daripada ahli keluargaku. Wa inna wa'daka al-haq, janji yang engkau ni benar, kata nak selepi orang kafir. Boh mari nak selera kafe, tapi gano anak jatuhku hak ku saya itulah yang mati sekali dengan kafe. Sedangkan apa yang engkau buat tu kena molek cakap dah, tapi buasa nak tanya. Qala tu jawab, ya Nuh innahu laysa min ahli. Tu jawab, ya Nuh innahu sungguhnya anak jatuh hak selera boh sekali dengan kafe tu laysa min ahlika. Dia bukan daripada ahli engkau. Walaupun mengaku kata anak, tapi Rasulullah bukan daripada ahli engkau. Walaupun dia daripada anakmu duk beroyak kecil jadi daripada air manimu. Karena innahu amalun wa yusalih. Karena dia tu amal tidak soleh. Mu beriman Nabi lagi, Rasul lagi, dia tak pakai hampa, tak beriman. Mu ngaku orang sunnah nah, orang terima mengikut ajaran Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, anak tak kena sejak, tak kena sunnah, tak kena akidah salafus salih. Pok ngaku sunnah, anak tak kena sunnah. Fa innahu laysa min ahli. Mungkinlah dia daripada ahli. Karena kalau dia tidak amal soleh, walaupun keturunanmu, dari darahmu dan anakmu itu daripada imanimu, bukan ahli. Kalau amalun soleh.
Lalu Tuhan tegur Nabi Nuh, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Mu tak tanya lah kan, mu tak ada pengetahuan. Mu tak tahu gapo aku buat tu adil dak benar dak. Tuhan kata, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. La yus'alu, tidak ditanya oleh Tuhan akan seseorang amma yaf'al, daripada apa yang ia buat. Hak Tuhan buat, Tuhan tak tanya seseorang di hari kiamat esok. Apa Tuhan buat langit atas, apa Tuhan buat bumi bawah. Tuhan buat langit, buat bumi tengok, Tuhan buat dak. Tuhan tak tanya. Balok. Kita buat kerek, buat pira, tengok tu kita buat dak. Tuhan tak tanya. La yus'alu amma yaf'al. Tuhan tak tanya seorang-orang pia-pia pun di hari kiamat esok daripada Tuhan buat gapo-gapo. Tuhan buat apa lagi? Tuhan tak tanya. Wa hum yus'alun. Mereka akan ditanya sebab apa boleh mereka buat. Apa buat lagu ni? Apa syirik dengan Tuhan? Apa bid'ah? Sahabat tak buat, Nabi tak buat, apa mungkin buat? Satu Tuhan akan tanya. Sahabat aku tak ada buat, Nabi aku tak buat, hang kita buat memang tu. Doa Nabi baca, sahabat baca, tak baca. Ini baca memang. Itu Tuhan akan tanya. Ini kesalahan Nabi Nuh AS. Tapi Nabi Nuh bawa lagi hari kiamat esok di Padang Mahsyar, bawa lagi jumpa dia, ya Nuh musba'at aku ni harga doa ni hari kiamat ni. Wataranna sukara wa ma hum sukara, semua orang mabuk bih dia pada Mahsyar. Tapi bukan yang mabuk kerana harga. Dia jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh kata, aku tak boleh nak tanya, tak boleh nak minta, tak boleh nak syafaat. Anak aku salah tanya, anak aku selek. Anak aku selepah itu kita tanya Tuhan, apa ya Allah? Gislah anak saya sekali orang kafir ni. Kita tanya lagu tu dia ni habis sik nak syafaat pada orang lain. Subhanallah. Lalu itulah anak Nabi Nuh alaihissalam ni umur panjang, dakwah secara sungguh tapi orang tak beriman. Sikit beriman tapi masuk dalam ulul azmi. Apa orang ulul azmi? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita Muhammad. Ulul azmi dakwah. Karena bersungguh dalam segi dakwah. Walau orang tak beriman itu kerja dia pun tak beriman. Anak aku ni basyarun mislukum, manusia supaya kamu ya. Tapi aku ni dilantik Rasulullah ilaikum, utus saya Allah kepada kamu. A'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Habis. Ceritanya Nabi Nuh alaihissalam dakwah 950 tahun hanya sikit orang beriman. Hingga habis utasa dia minta doa kepada Allah supaya hancur pergi kaum dia. Tuhan terima. Patut Tuhan turun bala kepada kaumnya hingga habis hancur, tinggal orang beriman dengan dia. Hak yang keturunan dengan dia tu baik mari siapa ke jadi rasul Nabi marilah. Nabi mari saya siapa? Timur ya dua keturunan hak besar. Keturunan Nabi Nuh alaihissalam, keturunan Nabi Ibrahim. Ibrahim ya keturunan Nabi Nuh. Hak pilih. Mari hingga siapa Nabi Ibrahim. Bahawa siapa Nabi Ibrahim itu mari kepada Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Nabi Ismail itu turun kepada Nabi Muhammad. Nabi Ishaq ni turun kepada Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Musa, Isa. Itu Nabi Bani Israel. Pengajian kita daripada sejarah Nabi Nuh alaihissalam bahawa kewajipan kita kena menyapa dakwah dengan cara sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama sebagai pendakwah atau dai ila Allah. Kerana Tuhan pada awalnya Tuhan buat sejarah Nabi Nuh tak jaya. Dari segi dakwah tak jaya pada awal, tapi pada akhirnya dia berjaya. Tuhan mari royak sejarah ni kepada umat Islam dalam Quran. Hingga Nabi Nuh alaihissalam wasiat kepada anak-anak dia dan ahli-ahli dia 4 perkara. Lari 2 perkara, lepas tu suruh 2 perkara.
Nabi Nuh wasiat kepada anak-anak cucu dia. Nabi Nuh kata, aku akan berkata kepada kamu tentang suatu wasiat. Aku diperintah kepada kamu mengerjakan 2 perkara dan larang kamu 2 perkara. Diperintah supaya kamu kata la ilaha illallah. Nabi Nuh suruh anak cucu dia kekalkan kalimah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kerana kalimah la ilaha illallah ni Nabi Nuh kata, kerana 7 tala langit dan 7 tala bumi ni, kalulah ambil langit bumi lipat tak le 1 mata kilo. Ambil la ilaha illallah tak di 1 kilo. Nabi Nuh kata, kalimah la ilaha illallah lebih berat daripada kedua-dua langit dan bumi. Tak banyaklah. Nabi saya kata, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Mungkin baru iman kamu la ilaha illallah. Yang kedua, Nabi Nuh kata, hendaklah membanyakkan kata sebut subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi ini, 2 kalimah ni kalimah yang boleh Allah memurahkan rezeki kepada orang yang kata subhanallah wa bihamdi. Nah, dan Nabi sendiri, Nabi kata penuh neraca. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim, 2 kalimah ni mata kilo penuh, mata kilo. Tamla'ul mizan. Kalimatan muhibbani fillah. 2 kalimah yang Tuhan sangat kasih, boleh kata 2 kalimah. Tamla'ul mizan, penuh mata kilo. Kata subhanallah wa bihamdi, subhanallah azim, pada kalimah ni kita mata kilo tu berat dah mata kilo. Boleh masuk syurga dah. Atau 2 kali. 2 perkara orang lagi pula. Janganlah kamu bersyirik kepada Allah. Jangan sekali-kali syirik dengan Tuhan. Yang kedua, jangan kamu bersikap takabur, sombong. 2 ni. Jangan sombong, takabur, dan jangan syirik kepada Allah. Itu Nabi Nuh saya kepada kamu. Habis. Hanya jarang kalau kita nak baca sejarah Nabi Nuh, klik baca surah Hud. Surah Hud, sejarah Nabi Nuh AS. Kita mari masuk. Bos 10, mari bos soleh habis dah tu 10 bulan Muharram, Tuhan suruh lah, Tuhan perintah, ya sama wa akli, hei langit berhenti hujan, ya ardi abla'i, hei bumi seluruh air, suruh bumi seluruh tak semua hujan, langit suruh berhenti. Lepas tu kapal Nabi Nuh berhenti di atas kapal Al-Judi. Al-Judi satu bukit di antara Iran dengan Iraq. Dan tafsir kata Al-Judi, bukit ni hak kapal Nabi Nuh berhenti, tak bukit Judi ni di antara Iraq dengan Iran. Di situ. Lepas tu Nabi Nuh suruh burung kita tengok pesak tengok. Burung dah lepas atas tu burung lah. Burung buka pergi pesak tengok air bawah ni kering lagi. Pergi pesak tengok ada tempat kering dah. Burung mari jap. Di tempat tak ada kering lekat selup di kaki dia. Tak seluruh Nabi yang tunjuk Nabi Nuh. Kata suruh. Bahawa buah ni telah suruh banyak keadaan. Maka di hari itulah hari 10 bulan Muharram ni, esok ni lah, esok ni Nabi Nuh perintah kepada kaumnya suruh puasa. Nabi Nuh puasa. Itu puasa syariat Nabi Nuh. Itu kata setengahnya Nabi Nuh buat surah. Nabi Nuh tak ada buat surah. Kalau buat surah apa syariatnya. Kalau kita nak ayat kata hari 10 ni Nabi 2 kali. Nabi suruh satunya puasa. Lain pada puasa suruh meluahkan perbelanjaan di atas keluarganya. Ada Ibn Abbas, ada Ibn Abbas yang kata, aku tidak pernah melihat Nabi SAW melatih puasa satu hari yang lebih daripada hari lain, iaitu hari 10, hari Ashura. Nabi puasa. Lepas tu, di antara amalan Ashura ni, Nabi suruh puasa. Yang kedua, Rasulullah menyuruh sahabat-sahabat dan umatnya memperluahkan belanja di atas dirinya dan ahlinya. Suruh borok ni. Esok ni suruh Nabi suruh borok belanja. Ada duit ke anak 20 kok, beri sampai 100. Ada duit kepada bini itu 100, beri 200. Faedahnya ialah Allah memperluaskan ke atasnya sepanjang setahun. Sepanjang setahun tu yang murah rezeki dia. Dia murah esok. Tapi ada ini ulama kata ada doa. Banyak yang ulama. Ada doa. Tak apalah. Ada pun 10 karo dengan mana? 10 karo hak dah masyhur di tempat
perkara 10 Muharram ni semua buat 10 perkara. Jamu kepala anak yatim. Lepas tu kelebihan banyak sembahyang sunat, banyak infak, banyak mewarnakan janggut, warna tangan, buh minyak rambut, buh celok kening, buh biji semuanya lain daripada itu. Semuanya hadis maudhu' dan reka, hadis munkar. Hadis maudhu'. Baca hak saya ni. Nah, dari kitab Safarus Sa'adah lil Firuzi Abadi. Buka 150. Rubuh-rubuh biji itu semua lah. Rubuh-rubuh biji, ambil jagung, ambil kacang, ambil beras, ambil ubi, ambil kapur, ambil capur, rubuh belakang tu. Dia kata hadis maudhu' dan setengah hal lain kata hadis munkar. 10 kali tak ada sunat. Nah, apalah. Dia lepas kita ni masa dia dah. Kalau menetek buku makan ni tak boleh. Kalau buat suruh jangan buat 7 hari, jangan buku makan ni jangan. Tapi kalau geduk tak apa, geduk adalah serupa dengan Yahudi Nasara. Apa mudah berhenti itu? Kerana lemah banget. Geduk dan apa berhenti tahu itu. Jadi kita hampir itu. Ada kekal. Kalau menetek hak makan, jangan suruh, jangan molok, jangan 7 hari, jangan. Jangan orang isi tu. Foni dia kata bid'ah, bukan bid'ah, sok. Ada. Jelah Nabi tak ada kata sejarah Nabi kita kan dia kata kelip perang Nabi kelip satu perang Nabi buat surah. Kalau Nabi buat surah sahabat buat surah orang Arab tak kenal surah. Orang Arab tak kenal surah bahasa Tenggara Asia kita Asia. Lalu kalau Nabi Nuh buat surah apa? Nabi Nuh syariat dia tapi dak. Nabi Nuh puasa. Berarti Nabi Nuh puasa hari 10 tak ada buat surah. Nak buat surah kena hari. Ya nak hari. Dia puasa tak kena hari nak sekering. Belakang ta'aruf. Kalau Nabi ni buat surah tak puasa. Kalau puasa tak ada buat surah. Tak ada lagi buat surah. Buat banyak apa panggil saksi hati pakai apa saksi. Buat orang yang serupa. Esok hari 10 9, 10, 11 ni jangan buat. Buat hari lain lagi 10, 12 ni akhir habis. Mulai surah kau lagu yang serupa jadi surah sepatu belakang. Jadi surah apa tu tak ada tekah pakai. Makan nak makan 40 kawah hari bulan. Jangan hidup lagu hari 10, 9, 10. Karena Nabi kata, "Wa man lam yasum falyasum." Biar tak ada puasa ni, apa puasa hari ni? Wa man akala biar gisalah makan dah pagi, falyatim baqi. Itu sejarah Nabi Nuh alaihissalam. Mari alih kepada sejarah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun puasa, Bani Israel pun puasa. Kerana apa? Kerana ayat riwayat وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. Saya kata ingatlah hai Bani Israel nikmat yang aku wijaya kamu daripada kezaliman Firaun dan tenteranya. Kerana Firaun ini buat menipu kepada kamu satu azab yang sangat berat sekali, iaitu bunuh anak-anak tino, anak-anak yatim, tak bunuh anak-anak tino. Izabihuna abnaakum, bunuh anak yatim, bunuh lebih. Wa yastahyuna nisaakum, anak tino tak bunuh. Wa-fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Ini satu bala yang sangat besar. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum. Ingatlah nikmat yang paling besar Tuhan beri kepada Bani Israel, yaitu Tuhan menjaya dan melepas dan menyelamatkan kamu daripada laut boleh mengelau. Wa aghraqna ala fir'aun, kami tenggelamkan Firaun dan tentera-tenteranya 1000 orang lebih. Wa antum tanzurun, ketika mana Firaun dan tentera ada tenggelam dalam laut tu, umpaknya tu boleh tengok kita. Dia kata amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Timur.
Wa antum tanzurun, boleh tengok. Karena Firaun satu malam dia mimpi api mari daripada beli plastik tu, mari plastik tu nak mari nak makan negeri Mesir. Pagi tak jadi cari tukang ujung tak bela ke mana mimpi pun. Tukang ujung kata, oh mimpi ni benar. Satu hari kerajaan Bani Israel, ada keturunan Bani Israel mari akan gulingkan kerajaan, akan menjejas dan mempatiwakan ataupun menggilak daripada kerajaan Firaun. Lalu itulah dia bagi perintah, pasti suruh tentera yang bunuh pun kalau Bani Israel dia akan bunuh kerana apa? Di Mesir kita tu orang dia jadi hamba, orang dia jadi pekerja ahli buruh ni orang Bani Israel je hamba. Bunuh yang habis Bani Israel hayatnya ada tino. Kali itu tak ada orang kerja, orang hamba tak ada. Bani kalau itu selesai. Tahun ni kita bunuh. Tahun ni bunuh. Tak dapat tak usah bunuh. Kebetulan Harun ni kakak Nabi Musa. Harun kakak Musa. Beranak Harun tu betul dia tahu tak kena bunuh. Pas selesai kan tahu tak kena bunuh tu anak Nabi Harun. Buat tahu apa tu? Anak Musa kena tahu bunuh. Tahu kena bunuh. Buat kena bunuh tu janji. Dengan mau dengan isteri Imran. Saya janji kata anakmu suruh lepas dari sungai ni. Buat kotak. Sudah buat kotak, lepas dari sungai ni. Nanti Tuhan berjanji akan wakil semula anak tu kepada Allah. Mau anak Pak Maryam suruh Firaun, suruh Imran dia buat kotak, suruh buat kotak. Nabi Musa le kotak, fanyu semula. Sungai ni, sungai lalu tu tepi kotak Raja Firaun. Asyah nampak suhu ni jaga. Bagi ambil wari, sudah wari, tengok. Naik pada Firaun. Firaun kata, ni dah boleh cari ni, ketemu dah lari ni. Aku dah bunuh, cari bunuh kena ni lah. Betul Asyah dia beriman. Asyah wujud. Asyah ni, dia panggil perempuan ni, perempuan misali dunia. Asyah, Maryam, Khadijah, dia sampai dia tahu. Dia, okey. Kita baca berjanji kata hari beranak Nabi Muhammad. Dalam kitab berjanji orang mari jadi tok bidai beranak Nabi Asyah dengan Maryam. Nah, Asyah tua Maryam. Ya. Asyah dengan Maryam jadi tok bidai mari beranak Nabi. Asyah mati dalam Firaun lagi dah. Nah, Maria mati lama dah bagi jadi tok bidai anaknya. Ini nak banyak kata hadis maudhu karena Mustafa berjanji bukan ahli hadis. Kita hidup baca tu sejarah yang tak betul. Hak jadi tok bidai beranak Nabi ibu kepada Abdurrahman bin Auf. Mak kepada Abdurrahman bin Auf. Nah, bukan Asyah. Tu supaya nak dimaklum kita dah baca zangi itu adalah tak betul dengan kenyataan. Banyak tempat salah tu dalam. Asyah kata, ya Firaun, muka-muka budak ni boleh jadi anak akak kita. Tak payah goyah. Dia tengok Tuhan buat tak. Hak Musa duk cari nak bunuh tu, mari duk dalam kota Raja Firaun. Asyah tengok. Lalu bawa Nabi Isa orang lagi, pula-pula Firaun nak bunuh, Mama Asyah pujuk. Ya retina ni yang sampai lemah mani merdu supaya ambil ni saya kayak ni saya cari atau ni saya bantu mani apa kalau ayah nak pegang ada apa lah pegang lah mana menyusul apa orang pegang dan dia nak kat lah pun ngah ni nak ayah punya retina bombe tapi ni buat gapo dakwah retina tengok tak ada makan wahuldi kan ahwa. Asyah pujuk Firaun harap kau pegang. Bawa pegang. Nak nyusul tak ada. Nabi Musa tak say tahu caranya. Tak say nyusul ke lain. Akhirnya pergi di kedai, pergi di pasar. Pio pandai nak menyusul budak ni nak upah. Asyah nak upah.
Mari sore Nabi Musa tak senyusu. Kata kakak Nabi Musa alaihissalam, "Hei, nyata ya ada di kampung ya sore ya. Budak ni roleknya nyusu kalau orang aku ni." Asyik tak lagi panggil tengok. Dia panggil kau ya mak ya mari nyusu oleh mana? Mak ya nyusu. Tengok Afiah kata, kalau gitu nak upah. Orang menyusu budak ni nak upah. Lepas tu nak hidup dalam kota raja. Nak pergi oleh kota raja ada gaji kau. Tengok Tuhan ni bijak semua. Hak Firaun dah nak bunuh tu mari belah dalam kota raja. Mak ya boleh makan gaji Asia pula dah. Nah, lepas tu istimewa kapo. Mak Musa ni orang dah menyusu Nabi Musa ni nak kapo boleh istimewa pula. Masya-Allah. Jadi boleh makan gaji lagi. Nyusuan nak ya dah. Belah Musa pula dalam kota raja pula dah. Masya-Allah. Tengok Tuhan. Kita berimej lah benar. Berimej. Tuhan jadi. Tuhan kuasa semua. Satu kali Nabi Musa alaihissalam dihibur oleh Firaun. Anak merah, anak akak ni jangan. Nabi Musa yang suka kini. Suka. Musa dah bayar kata sudah janggut. Janggut Firaun panjang. Firaun mengaku jadi Tuhan pun tak ada janggut. Dia tak ada janggut malu pada malu Firaun. Banyak orang tak ada janggut. Bila Firaun janggut panjang, Nabi Musa itu kaya janggut. Sakit janggut pula. Gaya janggut heret bagi di Firaun kena Musa dia gaya kecil itu tak ada. Tapi aku nak janggut kali ni. Lalu itulah bila heret janggut itulah Musa mureh itu Firaun mureh pada Musa. Budak ni lah dia kecil bagi dia aku dah heret janggut tu ni. Kan dia ngaku tu ana rabbukumul a'la. Budak ni bahasa mana dia janggut dia heret janggut tu ni. Nak bunuh hati kata budak ni bodoh. Bukan cidik. Nak tahu bodoh cidik, jangan ambil api. Baru api tak sah. Ambil susu tak sah. Pada awalnya, Nabi Musa nak ambil susu lah. Malaikat ikut tangan, ambil baru. Ambil boleh mulut. Ambil baru boleh mulut. Tapi Nabi Musa yang kecek tak pasah tu. Nabi Musa yang kecek tak pasah kerana bekas yang pakai api. Dalam sejarah lah. Habis suruh pergi dakwah Fir'aun. Idhab ila Fir'aun fa'innahu tagha. Tuhan perintah kepada Musa suruh pergi dakwah Fir'aun. Dia kata, ya Allah, mu pilihlah anak Harun ni sebagai wazir, sebagai menteri bagiku. Fa'innahu afsaha minni. Kerana dia lebih fasih daripada aku. Nabi Musa yang kecil tak fasih. Kerana kata lidahnya ada. Orang panggil kesel daripada yang pakai bara api. Tak apa, tak kena bunuh. Dia lama, bawa 40. Bawa Nabi Musa 40. Tu baik, ya. Orang besar yang kota raja. Besar kota raja, anak raja kan. Ada dua, keturunan Kibtiyah, keturunan Kibtiyah, keturunan raja. Dengan keturunan Bani Israel itu balas dua orang. Nabi Musa tanya gimana, ya tak apa, Kibti. Tak apa main-main gitu ya. Main tak apa, sudah mati. Fok Kibti. Mati, siap. Pecah-pecah Rasulullah esoknya dibalas lah dah. Nak bocanya, dua orang ni, orang mati tu mati dah. Orang Bani Israel dibalas dengan Kibti lain. Fok Kibti lain, Nabi Musa tak kata, ni jahat pun sore dah pala. Aku tak apa mati dah. Hari ni mubalah mengalah pula. Musa nak tak apa ya. Bawa Nabi Musa nak tak apa ya. Ya Musa, mu janganlah bunuh aku seperti mana mu bunuh orang kemarin. Cok. Marai mu bunuh dah orang sore kepti. Hari ni mu bunuh aku pula. Cok pada raja. Lalulah Firaun perintah tu mari uqtul Musa. Mu bunuh Nabi Musa. Tentera bunuh Nabi Musa. Dibunuh Firaun tu. Nabi Musa lari di Madian hidup dengan Nabi Syuaib tu, nikah dengan Nabi Syuaib. Mari balik sekolah dengan Harun tu bagi dakwah Nabi Musa. Dan dakwah Firaun. Dakwah Firaun itulah berlakunya sihir dulu. Sihir tukar sihir 70 orang tukar sihir. Berlawan dengan Musa. Tukar sihir wa ulah. 70 orang tukar sihir wa ulah, sudah tahap tukar sihir wa ulah tu. Wa ulah dulu. Wa ulah jirak yang pita-pita jadi ulah. Banyaklah dengan Nabi Musa takut. Lalu Tuhan perintah kepada Musa, ya Musa, buat gapo lagi lepas tukakmu tu. Lepas tukak, boleh lepas tukak jadi ular sah. Ya sobat, semua. Maka habis kalau ular tukar saya, begini. Lalu tinggal saja. Lepas tu berimej tukar saya tu petening. Nah, petening ni jadi tukar saya ahli neraka. Pagi esok dia berimej dengan Musa. Bawa berimej dengan Musa, Firaun bunuh pergi. Kerak tangan lek ni tinggal kaki ni. Hak sore ni kerak tangan kerak kaki. Kerak tangan ni kerak kaki lek ni. Hak kerak tangan ni kerak kaki ni.
Mati habis 70 orang. Tu kasi beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. So syirik. Waktu nak ayat tu dalam ilmu dakwah lah. Tu kasi Firaun petening ni jadi ahli ngaku kerana ahli syihir. Bagi esok beriman dengan Nabi Musa serta ahli syurga kerana mati syahid. Petai-petai tak ada syirik ahli ngaku, pagi-pagi mati syahid boleh masuk syurga. Bukan masuk syurga aja tak. Firaun kata kalau mu tak kembali kepada agama kafirmu akan aku bunuh dia. Lalu kata tak apalah bunuh-bunuhlah, mu kuasa mu. Habis nak bunuh. Lepas